Apakah hukum penonton live Facebook, TikTok, share video Ustaz, kawan-kawan grup WhatsApp, Facebook, adakah dia banyak sekali pahala yang pakai ilmu sedangkan dia jahil? Tak kira lah jahil atau alim, dengan syarat orang itu orang mukmin, orang beriman. Bila dia buat perkara yang berkebajikan, niatnya saja satu pahala. Dia niat nak share live Facebook ini kepada kawan dia. Dia niat saja satu pahala. Sahih, satu pahala. Walaupun lepas itu dia tak jadi share, habislah satu pahala. Dan bila dia pergi tekan butang share, iza fa'ala, Nabi kata bila dia berbuat dah, maka pahalanya ganda 10. Dapat 10. Nampak? Sebab apa? Sebab kaedah kita kalau nak niat nak buat baik, satu pahala. Niat nak buat jahat, tak ada dosa lagi. Dan bila buat, satu je dosa. Tapi kalau baik, bila buat, jadi 10. Dalam itu pun orang masuk neraka. Pasal apa? Pasal banyaknya dosa. Jadi, kita kemudahan ada. Kita tengok komputer, tengok pegang telefon, handphone dan sebagainya. Kan ada butang share. Kalau ayat Quran ke, kuliah ke apa, kata nak dapat pahala, dia share. Ping, jadi gitu. Ada orang dia tak mau share, tak mau benda tu ada di page dia. Dia serabut tengok. Kerana banyak gambar-gambar selfie dia terganggu nanti. Jadi ulama' tu habis masa 2 tahun pun tulis kitab, dia takkan share. Walaupun dia pergi like saja, dia takkan share bubuh di page dia. Sebab dia nak orang tengok, kamu tengok, orang tengok kitab di page dia, nak tengok muka dia. Itulah dia panggil mentality. The way of think. Cara berfikir dia salah. Bila masa tamat sahur sebenarnya, ada kata boleh makan baki makanan tangan jika azan subuh masih ada. Ada yang kata boleh minum di tangan jika azan subuh masih ada. Macam mana pula kalau orang tengah pegang jak yang besar? Besar pula tu, mesti banyak nak kena habis air tu. Baik. Ada orang kata kalau kita tengah pegang gelas macam ni, nak minum air, tiba-tiba orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh, dia kata boleh habiskan yang di tangan. Betul atau tidak? Jawabnya betul. Bila kita nak puasa, bulan puasa, kita sahur lambat, kita pegang air sebotol gini, tiba-tiba orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh dah, kita boleh habiskan air. Jawabnya betul. Memang. Tapi batal puasa. Pada muka mu tanya. Batal puasa. Kerana apa? Kerana permulaan puasa ialah dengan lapas azan. Bukan tengah, bukan ujung. Mula azan, itulah masuk waktu subuh. Lagi. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Itu makna puasa. Tidak makan, tidak minum bermula dengan masuk waktu subuh. Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk lagi waktu subuh. Masuk, dia minum, batal. Faham lagi? Itu mazhab mu'tabar. Yang kata boleh minum lagi tu bukan mazhab mu'tabar, mazhab kelima dalam Islam. Mazhab apa Ustaz? Mazhab Facebooki. Mazhab ustaz-ustaz pening dalam Facebook. Ramai juga. Dia tak faham. Jadi dia kata, ustaz tu kata, kalau kita pegang air gini, orang azan boleh perhabis. Dan kalau pegang jak yang besar, satu baldi pegang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, power. Dan ada ustaz pening yang dia kata macam mana? Dia kata lagi tak bibang lagi boleh makan. Okey, kalau masjid tanah okeylah, orang bang slow, orang bang cepat. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Boleh makan satu botol saja. Kalau negeri yang bang melambat,
Belum Allah lagi. Dia habis 7 suku bagi. Boleh makan? Boleh makan tak? Haji jawab. Betul tak? Tu kata mabuk ustaz-ustaz ni. Orang suruh sampaikan yang ulama sebut dalam kitab, dia pergi kepala otak dia bagi ke orang. Tu yang 10 ustaz, 10 hukum. Pening masyarakat. Betul tak? Berhenti dengan azan. Nabi suruh berhenti. Bila azan yang pertama kamu boleh makan, itu azan untuk sahur. Bila azan yang kedua, berhenti makan. Apa hukum bermain mesin permainan yang bila masuk duit kita perlu ambil teddy bear dalam tu? Adakah kira berjudi? Dia masuk duit, lepas tu dalam tu ada bear. Bear tu maksudnya ada patung-patung permainan untuk anak-anak. Tak tahu apa dosa. Lepas tu ada tangan kan? Tak mesti je. Kan dia ada kan. Ya tu lah. Banyak kaya tu hari buat. Itu dah namanya berjudi. Hukumnya haram. Sebab apa? Kalau budak itu bernasib baik, dia dapat harta. Kalau budak itu tak bernasib baik, duitnya dapat pada tokek, dia tak dapat apa. Faham lagi? Orang sudah kahwin tapi masih juga tengok porno. Soalan saya, apakah keburukannya? Maka cara orang itu meninggalkan perbuatan tersebut. Baik. Dia dah kahwin tapi masih lihat porno. Porno ini filem lucah. Lagi. Dia dah kahwin masih melihat lagi. Ni orang sakit ni panggil ni. Kita ini ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu berpakaian, nafsu berumah tangga, nafsu berkenderaan. Itu semua itu harus. Cuma jangan berlebihan. Wala tusrifu. Jangan melampau. Berumah tangga jangan melampau, berpakaian jangan melampau, makan jangan berlebihan, minum jangan sampai keluar kencing. Tak. Maka begitu juga nafsu seks. Ada tak nafsu seks? Ada tak? Mu ada nafsu seks? Ada. Mu ada nafsu seks? Ada. Kuat tak? Jawablah. Kuat. Biasa-biasa je. Oh. Ada penyakit lah. Tak ada penyakit. Mana kuat seks lah. Kuat. Kuat. Tu yang depan meja tu kuat ni. Yang belakang tak tahulah. Jadi bila Allah buat kita, dia letak application dalamnya. Seks, makan, minum, kenderaan, makan angin, macam-macam. Betul tak? Sampai masanya, maka kita ada nafsu seks datang. Masa budak-budak tak ada. Nafsu makan, nafsu bermain. Tapi masa umur 17-18 ada seks lagi. Perasaan inginkan berseronok dengan perempuan. Lalu dicasyrekkan nikah. Dia beri kebenaran hukum-hukum tentang perkahwinan. Nampak? Boleh duduk berdua dengan orang yang kita cintai dengan akad nikah. Faham? Jadi kalau mu suka nak porno, porno lah dengan bini mu. Faham lagi? Mu tengok lah. Yang mu tengok negro tu apa pasal? Betul tak? Mu nak kenapa yang dalam porno tu ada bini mu tak ada? Kenapa? Ada belaka tau. Hak mu tengok dalam porno tu, tengok punggung Mak Saleh. Bini mu ada punggung tak? Ada tak? Ada. Benda lagi mu tengok. Kalau rapang lepas punggung benda. Jawablah dalam masjid ni. Jangan malu mengaji ya. Kemaluan. Kamu tengok kemaluan ada. Bini mu ada kemaluan tak? Ada. Ni benda orang panggil ni sini. Itik bukan itik. Tek. Oh. Tek sini. Kan panggil kopek. Nah. Dah bini mu ada kopek tak? Ada. Mu tengok apa orang lain? Haram. Hak bini mu halal. Ni dah kahwin dah. Kita tengok hak haram pula. Faham? Jadi kita ni perlukan perempuan. Perempuan perlu laki-laki. Betul tak? Untuk berseronok. Maka pegang tangan ayah dia. Pegang tangan juru nikah. Jadi halal. Yang halal bukan pegang tangan bini je. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Faham?
Belum kahwin ada wajib tutup aurat. Lepas kahwin tidak ada wajib tutup aurat. Kerana suami isteri tidak ada aurat. Maka tengoklah. Sebab itulah kadang-kadang dia tak dapat kepuasan dengan yang halal. Isterinya sibuk, isterinya banyak alasan dan sebagainya. Kalau itu salah isteri. Kadang-kadang suaminya sibuk, suami tak ada di rumah, isteri pula cari kepuasan lain. Itu silap pasangan. Jadi pada normalnya kehidupan rumah tangga, bila kita akad nikah, halal lah tubuh badannya depan belakang atas bawah kiri kanan untuk suami, halal tubuh badan suami atas bawah kiri kanan depan belakang untuk isteri. Faham? Jadi insya-Allah kalau kita nikmati sepuasnya, maka tak ada lagi lah porno-porno dalam kehidupan. Kerana benda yang sama saja ada di rumah. Dan disebut dalam hadis yang lain, jika kamu melihat seorang wanita di jalanan, kemudian dia menyebabkan kamu rasa hairan kecantikan, comelnya, cunya, powernya, Nabi kata baliklah kepada isterimu di rumah. Faham? Kerana yang di rumah itu halal untuk kita. Jelas di situ. Betul tak? Yang di rumah itu sama-sama ada apa yang ada di jalanan. Yang dalam porno tu ada, bini pun ada juga. Betul tak? Itu halal. Islam ini lagi tak bercerai, lagi tak mati, tengoklah sampai kiamat. Walaupun dah tak boleh jima. Contoh suami dah umur 94 dah. Contoh suami. Jangan politik. Contoh. Bini 89 contoh. Boleh jima tak? Boleh tak? Tak boleh lah. Pada adatnya. Biasa jima ni jelahnya 60. Kalau yang perempuan 58, 57. Betul tak? Tak boleh tak? Tetapi nikmat melihat. Boleh tak? Orang duk tengok porno, dia jima tak skrin. Tak, dia tengok mata je. Seronok. Faham? Nikmat mata je. Maka mun dah tak boleh mampu jima suami isteri, ambil nikmat mata. Betul tak? Tengok suami, suami tengok isteri. Poklong tengok moklong, moklong tengok poklong. Faham? Seronok lagi. Halal dunia, akhirat. Dah. Kita lupa nak niat untuk esok hari. Kalau niat lepas subuh, boleh tak? Biar dia tanya. Kalau orang cerdik tengah-tengah dia mahu, dia tak apa soalan bodoh lagu ni. Biarlah dia nak tanya. Faham lagi? Dah kita cerdik lah. Faham? Ada orang lain tak sama level dengan kita. Betul tak? Begini. Niat bagi puasa wajib mesti pada waktu malam. Apakah makna malam? Malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Dari waktu maghrib sampai waktu subuh saja. Bila sudah ada Allahu Akbar subuh, itu bukan malam, sudah siang. Faham? Jadi kalau siapa yang sudah masuk waktu subuh baru nak niat, tidak sah. Dalil Nabi sebut malam. Siyam qabla waqtil fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak yubayyi, tidak mempermalamkan niatnya sebelum datang waktu subuh, tiada jadi puasanya. Jelas di situ, siapa tidak berniat pada waktu malam sampai masuk subuh, tidak sah berniat. Faham lagi? Isteri gaji lebih tinggi daripada suami, maka isteri itu akan menjadi ketua keluarga, beri arahan kepada suami, suruh buat macam-macam atau macam mana. Isteri ini boleh memberi arahan jika duduk di pejabat. Suami kerja office boy, pejabat tu milik isteri, isteri tu manager lah, ataupun pengurus, ataupun majikan. Itu lain. Tapi kalau lain daripada kerja, di rumah lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami menjadi pemimpin bagi isteri. Sama ada suami itu gaji besar atau gaji kecil. Contoh, suami isteri itu gaji besar, 80,000 sebulan. Kontraktor, tak black. Betul tak? Kontraktor kelas A, 80,000 sebulan. Bini gaji. Laki 800 sebulan. JPKK. Contoh. Pun begitu, wajib isteri tadi
taat ke suami arahan. Cuma dalam bab ini, suami tetap wajib memberi nafkah, makan minum, nak tempat tinggal kepada isteri, walaupun isterinya seorang jutawan. Faham lagi? Tapi wajib taat suami. Cuma pada adat, apabila isteri itu dia kaya, dia pendapatan banyak, nak jauh sangat jarak banyaknya itu, biasanya dia akan lebih sombong. Kebanyakan. Tak usah kata hak banyak gaji banyak ni, hak bini kita rumah tak ada kerja pecik kepeng. Gong orang patuk. Faham lagi? Tak, mulai-mulai adanya deraka ke kita, tak ikut tarang. Bini masak tarai, laki orang senang. Ni tangguh macam hari-hari ni tangguh lelaki dia. Tahu tak? Tu perangai orang puang. Jadi kita bukan ngalah, maaf-maafkanlah orang puang tu. Nah, betul tak? Asal bini kita huduh-huduh pun perangai bini kita kau. Nah, dadak dia rohok kau, kawan-kawan kita mari nak buat air gitu gini. Nah, anak-anak sekolah ke tak sekolah tak bini ada. Nah, nak makan tapi ada dia serabut perut. Bapak bunyi macam lembu nak beranak. Nah, jadi gitulah. Sebab tu Nabi kata binimu ni jenis tulang bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dir'in ala. Jenis orang perempuan ni dijadikan daripada tulang yang bengkok. Jangan kamu keras sangat, nanti patah. Jangan tak larang langsung, nanti kau bengkok. Mana sedang-sedang dah lah. Kita kena faham dia tu banyak songai. Betul tak? Betul tak? Tak ada dia rohok. Nah, ada dia rohok. Betul tak? Ada dia Allah. Besar tak usah kata dia, lipas tu orang main tanah. Serabut dengar mulut dia. Saya sudah bertaubat, tapi masih melakukan dosa. Adakah taubat kita masih tidak diterima? Kemungkinan diterima dan kemungkinan tidak diterima. Allah saja Maha mengetahui. Ada orang yang berulang-ulang taubat tidak diterima. Ada orang yang berulang-ulang taubat diterima. Jadi kita yang pastikan kita masa kita bertaubat itu sungguh-sungguh kerana takutkan Allah. Jadi kalau kita dah buat bulan 1 buat maksiat, kita pun bertaubat sungguh-sungguh. Bulan 2 buat lagi, maka yang bulan 1 Allah sudah terima. Yang bulan 2 wajib bertaubat pula. Gitulah kita hidup. Lakukan dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Itu orang awam. Kalau boleh tinggallah martabat orang awam. Jadi sekali kita bertaubat, kita tak mau ulangi lagi. Mudah-mudahan itulah taubat nasuha di sisi Allah. Jual burger cap kicau tak basuh telur, apakah hukum dia? Jual benda najis. Kita makan pula macam mana? Baik, jual burger mana ada telur? Ada buah telur dah ni. Ni benjo tak? Jual burger benjo tu lah telur kapik roti. Telur ni ada najis, dia tak basuh. Ni penting ni, bujur dia tanya tak? Boleh kita share. Baik, ni telur. Ambil telur, nak buat benjo, bubuh besi bulat tu tau. Dia pun pecah, bubuh dalam besi tu. Jadi betul bulat tak? Benjo. Apakah hukumnya? Kita makan benjo itu, apakah hukum penjual burger itu tidak basuh dulu telur? Jawabnya, penjual burger tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan orang yang makan halal. Kerana telur najis itu, najis apa telur? Tai. Biasa duduk kalau ada, biasanya sudah bersih. Kebanyakan telur sudah bersih. Kadang-kadang ada di telur itu tai. Aluh sikit. Sikit tau. Biasanya kalau di telur ayam tu tai ayam ke atau tai kangaroo? Tai ayam tau. Okey, ni tai ayam di sikit. Kita nak buat burger. Kita pun klop pecah gini, kita bubuh dalam tu telur ke kulit dia? Telur. Masa kita buka tu, telur terus turun ke atau telur tu naik dulu kat najis dulu, baru terjun? Terus turun tak? Kena tak di kulit luar? Tak. Itu halal makan. Yang tidak halal di luar kulit ada najis. Telur masuk dalam, tak ayam dia pun ganyeh. Itu haram. Nampak lagi?
Betul tak? Tak tuju orang. Nak betul pasal ramai sangat tak betul. Kemudian tangan tu orang burger tu celup pula dalam telur. Bekas pegang telur tu kan najis tangan. Celup dalam telur. Cuma kalau kamu menjual makanan, mu pegang dah tadi, tangan kamu ditarik tu, tak kemungkinan tangan kamu kena najis, mutan najis. Maka lepas pada membuang kulit telur, wajib mu kena bersih tangan. Sebab kat gini nak pegang roti. Faham tak? Dia pun ambil roti pula. Ni telur, ada tahi. Pak kena tahi. Tak apalah, bagian telur, bagian roti. Belah dua lagi. Ni tangan kena tak roti? Mu makan. Situ bukan di telur. Nah, sama macam roti canai. Roti telur dabar telur. Dia pun piung kelepak, ambil telur, kelepuk, piung, bau. Roti telur tak kena najis. Kulit tangan dua pegang tahi. Faham? Buang kulit. Faham? Tangan lekat, kotor tak? Kotor. Ambil roti. Lipat. Lekat tak di roti? Situ kan. Bila tu? Jika ada najis pada telur. Jika tidak ada najis, ada masalah. Okey? Kena faham. Kalau seorang itu tidak semayang, berapa lamakah dia masuk neraka? Tak lama. Ada dalam 10,000 tahun. Faham lagi? Nah, disebut dalam kitab Baihaqi, disebut dalam kitab Ibn Hibban, nak sejahat mana, selama mana pun duduk dalam neraka, orang yang ada iman, dia tidak kekal. Tetapi masalahnya masuk neraka dulu, tak tahan. Nabi cerita bahawasanya seorang yang dikeluarkan daripada neraka kerana habis tempoh hukuman, muka macam arang kerana bekas hangus neraka. Hitam macam arang, macam arang tahu. Kena bakar. Kita pun tak apalah ustaz, kalau gitu kita tak membayang juga sebab apa? Sebab akhirnya masuk surga juga. Kalau kita masuk neraka, kita sekejap, kita wakah gitu, bang. Okey, munawakah, bakar ni api kita ni panas dah. Api neraka 70 kali ganda ni. Nabi kata narukum hazas juz'an min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah. Api ni yang kamu guna di dalam dunia untuk membakar ni panas dah. Cuma baru satu saja juzuk dari 70 suhu api neraka. Faham lagi? Api neraka panas 70 kali ganda ni. Jadi hak mana-mana berasa boleh duduk dalam neraka nak wakrah nak balik lagi membuka api dapur gas, bila merah dah tuku, selok kain, buang lo dalam, duduk 10 saat Jangan 10,000 tahun, 10 saat. Ngetuku-tuku kat ICU. Faham tak lagi? Dak jadi telur, jadi latu-latu. Faham tak lagi? Tengok, 10 saat hilang kan 10. Tu, acul bobi. Dak berok 8 tahun lagi. Tak, betul tak? 10 saat. Hak kena azah motor tu dak sampai sesaat. Lalu saja, kulit tak ada dah. Kita nak akak kaki kena azah sikit. Bukan singgah lama. Ada orang kena azah. Ada panas azah. Kayak gini sikit akak. Ada gitu? Ada. Orang kena azah. Ada. Yang mahal lekat di betih tu. Padahal azah bukan api. Api dalam blok. Dalam neraka tu api 70 kali ganda. Jadi kalau boleh tak mau masuk sikit pun. Jangan tinggal solat. Okey? Suami isteri bersetubuh pada malam tadi sampai habis subuh, tidak terkejut untuk mandi wajib. Sah tak puasa hari itu? Sah. Ingat Syah, yang jadi tidak sah puasa ialah hadas haid dan nifas. Adapun hadas janabah tidak menghalang sahnya puasa. Janabah ini keluar mani atau jima'. Faham? Termasuk hadap sah. Haid dan nifas termasuk hadap sah. Jadi hadap sah ni ada 4. Tak tolak dengan mayat lah orang mati. Yang pertama ialah keluar mani. Yang kedua jima'. Yang ketiga
haid. Yang keempat, nifas. Jima' dan keluar mani ini namanya janabah. Hadas janabah. Ini tidak menghalang sahnya puasa, tetapi menghalang sahnya solat dan tawaf. Okey. Jadi dia semalam berhadap sah, sunat mandi pada malam sebelum tidur. Tapi tidak wajib. Harus mandi pada esoknya. Tiba-tiba dia bangun esok, sudah habis waktu, sudah masuk waktu subuh. Hukumnya sah dan wajib mandi. Kena faham. Kena mandi. Dah apa? Wajib mandi dah sah, dah yang mandi dah. Dah yang mandi kau ni mudah semayang subuh. Mandi itu untuk mengesahkan semayang subuh. Bukan nak mengesahkan puasa. 2-3 hari lepas ada budak muda mari. Dia kata, tak, saya malang itu, apa benda ni, malang tu, keluar mani, mimpi. Tapi dia bangun cerah. Faham lagi? Maksudnya, subuh dah lah. Pukul 6.30 ke, pukul 7 ke. Jadi dia kata, sah tak puasa dia? Dia kata, sah. Oh, dah saya tak mandi, sampai ke buka. Tak nak buat guana. Tu atus kita buat majlis ilmu. Soal jawab agama suruh mari. Tidak nyaknya pak mati je. Jadi bodoh begitu. Jadi dia bila dia dengar sah, faham? Jadi dia tak mandi. Kita sebab apa tak mandi junub? Dia tu sebab mandi junub kena air kena ganyah telinga. Gagi air masuk dalam telinga batal puasa. Jadi pandai dia pula. Itu skema tu belajar dengan kawan-kawan dalam Facebook. Kawan dia tak boleh mandi tu. Masuk air dalam telinga. Batal. Rela masuk neraka. Faham? Wajib mandi. Ganyah air di telinga ini bukan wajib. Meratakan air. Bukan dalam lubang telinga. Siapa yang mandi, maka sunat. Dia letakkan tangan ni ganyah-ganyah. Di cubang telinga, cuping telinga. Bukan dalam lubang. Ni tepi-tepi ni saja. Sunat. Maknanya jikalau air tidak kena pada cuping-cuping telinga, melainkan dengan gonyoh, maka gonyoh itu baru menjadi wajib. Tapi kalau setakat mandi dia kena dah, sunat kita ganyah. Tapi bila kita mandi, bukan kita menebang-nebang, air masuk dalam telinga, tak batal puasa. Dia punya faham kalau kita ganyah mandi junub, air masuk dalam telinga, batal puasa, jadi tak payah semayang. Nampak? Dia dah kena semayang, dia tanya balik. Oh lah mudah semayang, anguhlah puasa pun. Oh, dah tak apa. Mujur dia tanya, kalau tak tanya, betul tak? Itu baru seorang mewakili berjuta-juta orang muda. Yang tak reti, tak faham.